Sekarang ini, Anim, kita nak mengupas pula, memperincikan mengenai isu yang kita bangkitkan tadi di awal siaran mengenai isu harga ayam melambung tinggi. Dan untuk mendapatkan perincian mengenai isu harga ayam yang melambung tinggi ini, kita akan bersama dengan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haji Russul Wahid, yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Datuk. Pagi, terima kasih. Okey, baik. Datuk, mengenai isu harga ayam yang melambung tinggi ini, mungkin ramai yang tertanya. Ada yang mengatakan bahawa makanan ayam itu sendiri yang menjadi punca kenaikan harga ayam ini melambung tinggi. Jadi sebenarnya apa punca sebenar-benarnya yang menyebabkan harga ayam ini melambung tinggi, Datuk? Mungkin Datuk boleh terangkan. Kita merasakan bahawa sesuatu yang agak pelik. Bila dikaitkan harga ayam ini dengan kenaikan harga makanan dan sebagainya. Kerana saya dikatakan semalam bahawa jika kenaikan itu disebabkan oleh harga makanan, maknanya dia tak naik 2-3 kali dalam masa 1 minggu. Kan? Jadi kita merasakan bahawa ada sesuatu yang tak betul dalam kenaikan ayam ini. Satu, dia naik 2 kali. Harga puasa ni pada pakai dah 3 kali naik harganya. Kemudian yang kedua ni, ayam ni bukan beli kemarin 2 hari ni. Ayam ni dah 35 hari, 40 hari dah dijual. Dia dah dibeli. Jadi saya nampak macam peniaga-peniaga ataupun tuan punya ladang ni suka nak mengauk keuntungan. Itu anda yang kita lah. Jadi kita pun merasakan bahawa satu benda yang tak kena. Di samping ditambah pula dengan kegelisahan masyarakat. Sejak pada puasa sehingga ke kemarin, kita dapat bahawa setiap hari ada posting-posting yang merasakan bahawa pengguna-pengguna merasakan bahawa ini tidak patut. Dan semalam, kemarin saya pergi ke pasar kerja, peniaga di sana mengadu bahawa ini kali pertama sepanjang mereka berniaga ayam, harganya mencecah hingga RM10 Jadi ini dikata tak patut. Jadi antara itu, kita memikirkan cara bagaimana untuk nak pastikan ini tidak terus naik. Maka kemarin, Menteri telah mengumumkan skema harga maksimum kekayaan. Itu kita set harga ayam hidup sebanyak ataupun sehingga naik 4% yang harga retail. Kemudian harga ayam standard maksimum 3,5% dan harga ayam super maksimum 8,3%. Jadi ini yang kita buat untuk setakat ni, yang melakoni untuk pasar pertama ni 12 jenis barang. Ada yang mengatakan berapa tu apa 12 jenis barang. Sebenarnya ini yang kebiasaan kajat sekarang. Kita akan tambah lagi beberapa tersebut sehingga menjelang musim kekayaan. Satu. Yang kedua, biasanya skim tolak harga ini dipasarkan oleh kementerian biasanya minggu ataupun 2 minggu, 2 hari. Tapi oleh kita kerana kita memahami jenis bagi rakyat, kita memahami kegelisahan rakyat di luar sana yang setiap hari sama hari merungut tentang isu harga ini, maka kita awalkan. Kita awalkan minggu pertama puasa. Jadi ini tindakan proaktif yang diambil oleh kementerian untuk pastikan rakyat yang pengguna tidak tersesat dengan keadaan harga ayam yang semakin hari semakin meningkat tersebut. Okey, baik Datuk. Mungkin apa antara tindakan yang bakal dikenakan kepada pembekal yang sengaja memanipulasikan harga ayam ni, Datuk? Tindakannya antaranya kita ada akta tolak harga, akta PSP Pasal tahun 2011 yang dendanya daripada RM5,000 sehingga ke RM200,000. Jadi bagi mereka yang didapati cuba menanggut resiko, cuba mengambil keuntungan yang berlebihan, maka kita akan kena tegas. Dan kita ada 72 tempat ataupun cawangan dan juga pejabat di seluruh negara yang mana pengguna kalau ada masalah berkaitan dengan harga barang ataupun yang sebagainya boleh datang ke pejabat kita, mengadu kepada kita ataupun boleh online. Kita ada enforcement command center, kita ada TV adu, kita ada WhatsApp yang boleh ditemui dalam laman web kita. Jadi kita mengalu-alukanlah, kemudian mengalu-alukan mereka yang terasa ditipu ataupun mereka yang terasa tak kena di dalam pasaran, boleh mengadu dan boleh datang ke kita untuk kita ambil tindakan. Dan kita tak sanggup bila dapat kejaduan, kita tu
ambil tindakan. Okey. Contohnya kemarin kita dapat ada aduan yang mengatakan bahawa di Pulau Pinang ayam sampai RM10 1 kilo. Jadi kita minta kepada kawan kita di sana untuk terus mengambil tindakan. Kita tak biarkan sampai 1 atau 2-3 hari. Okey. Baik, setakat ini apa tindakan susulan yang diambil oleh pihak KPDN HEP sendiri dalam menangani isu harga ayam yang tinggi ni? Tindakan kita spek harga. Kalau kemarin di Terengganu RM10, bermula untuk esok 24 bulan sehingga 20 hari bulan Mei. Sebulan kita buat ni. Kita spek harga ayam standard RM7.50. Maknanya kita tak akan temu lagi ayam RM10 1 kilo. Bermula daripada esok. Okey. Jadi kita bagi masa 2 hari untuk peniaga-peniaga untuk habiskan stok lama dengan modal yang lama. Jadi lepas tu kita akan regas berapa yang cuba menjual ayam dan berapa yang telah kita tetapkan. Baik Datuk, melalui dalam skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa ni nanti Datuk, bagaimana penentuan harga terhadap barang-barang yang disenaraikan ini ditentukan Datuk? Kita melihat trend harga daripada tahun lepas, 2 tahun lepas, musim perayaan dan sebagainya, dari tubuh pegawai kita mengkaji bagaimana kenaikan harga tersebut. Dan sebab tu kita lihat bahawa harga telur yang kita tawar ni sebenarnya telah turun 1 sen. 1 sen setiap jenis kering. Tapi ayam naik berbanding tahun lepas kita sudah naik 5%. Kerana kita juga kita bahawa dari segi makanan, dari segi logistik, dari segi transportan dan sebagainya, masih kita ambil serius sekali. Sebab kita di Kementerian ini menjaga kepentingan peniaga dan juga menjaga kepentingan pengguna. Jadi agar kedua-duanya tidak terjejas. Peniaga dapat usaha sikit, pengguna tidak teraniaya. Itu kita punya konsep. Jadi kita kena balance dulu tak ada tersebut, maka tindakan kita tidak menganiaya sesiapa. Peniaga pun kita teraniaya, pengeluar ataupun pemilik dagang kita teraniaya, pengguna menjadi pertama kita. Jadi lepas itu kita berharap semua dalam rangkaian makanan ini supaya bersama. Jangan cuba menangis baik teruk, negerilah saya bersama dan juga pengguna, jadilah pengguna yang bijak. Sebab kita ada satu aplikasi yang kita bangunkan iaitu Price Tracker. Okay. Jadi kita harap pengguna-pengguna biasanya supaya install Price Tracker di dalam smartphone masing-masing untuk melihat harga barang di seluruh Malaysia. Mana tempat yang murah, mana tempat yang ada jualan dan sebagainya. Jadi ini memudahkan pengguna untuk melihat dan membandingkan harga semua barang. Utamanya barang-barang dasar. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk. Saya kira itu nasihat yang berguna kepada kita semua pengguna dalam menangani isu harga ayam ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih, terima kasih. Baik, sama-sama itu dia Datuk Haji Rosul Wahid merupakan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kerana isu harga ayam ni kan saban tahun kita melihat bahawa pastinya ada kenaikan harga-harga, bukan sahaja harga ayam tapi harga bahan mentah yang lain juga saban tahun ketika menjelangnya musim perayaan pastinya meningkat. Semakin banyak permintaan dan betul, ada hasil yang sedikit, pastinya harga akan melonjak naik. Kita berbalik kepada konsep penawaran dan juga permintaan kan. Okey, apapun kita harapkan yang terbaik. Raya tetap raya. Jadi isu ini setiap tahun akan berlaku. Sama-sama kita manfaatkan apa info yang diberikan oleh pihak KPDN HEP tadi. Okey.